Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas iaitu pertempatan dan ekonomi masyarakat Malaysia pada zaman dahulu dan juga zaman kini. Jadi minggu lepas kita dah belajar kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia, antaranya ialah kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, etnik orang asli, etnik Sarawak dan juga etnik Sabah. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana pertempatan masyarakat di negara ini yang terpisah berdasarkan pekerjaan masing-masing sebelum merdeka. Baiklah, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menjelaskan pertempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini melalui aktiviti lembaran kerja. Dan yang kedua, menghubung kait kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas perpaduan negara melalui peta IT. Okey, kita lihat kaum yang pertama iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan kaum yang terbesar di Malaysia. Jadi pada zaman dahulu, kaum Melayu banyaknya tinggal di pesisir pantai, muara dan tebing sungai. Aktiviti utama mereka adalah menangkap ikan, bertani dan berniaga secara kecil-kecilan. Pada masa kini, ada juga sebahagian kecil kaum Melayu yang tinggal di kawasan pentadbiran yang kemudiannya berkembang menjadi bandar. Jadi pada masa kini ramai orang Melayu terlibat dalam bidang pentadbiran. Okey. Okey, kita lihat gambar menunjukkan kebanyakan orang Melayu yang tinggal di pesisir pantai dan menjalankan kegiatan aktiviti bercucuk tanam dan bertani. Yang seterusnya ialah kaum Cina. Kaum Cina ialah kaum kedua terbesar di Malaysia. Jadi pada zaman dahulu, ramai orang Cina yang tinggal di kawasan bandar dan pekan kerana mereka menjalankan kegiatan pelombongan yang banyaknya di kawasan bandar. Jadi orang Cina tinggal di kawasan bandar sehingga hari ini masih ramai lagi orang Cina yang tinggal di kawasan bandar. Okey, gambar menunjukkan kawasan pelombongan pada masa dahulu. Kita lihat besar kawasan pelombongan yang banyaknya diusahakan oleh pelombong-pelombong yang dibawa masuk daripada negara China kemudian menjadi orang ataupun kaum Cina di Malaysia. Kaum yang ketiga ialah kaum India. Pada zaman dahulu, kaum India tinggal di kawasan estate. Kawasan estate ialah kawasan ladang getah. Jadi ekonomi yang dijalankan oleh kaum India ialah menjadi buruh serta kaki tangan ladang getah. Okey, kita boleh lihat dalam gambar tersebut, ni kawasan ladang getah yang diusahakan oleh kaum India pada satu ketika dahulu. Jadi ramai orang India yang tinggal di kawasan ladang getah. Orang Melayu tinggal di kampung, orang Cina tinggal di bandar, manakala orang India tinggal di kawasan getah. Jadi kita ladang getah. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa pekerjaan yang diusahakan oleh kaum-kaum tersebut menyebabkan mereka memilih untuk tinggal di kawasan-kawasan seperti kawasan kampung, kawasan bandar dan juga kawasan ladang getah. Etnik yang seterusnya ialah orang asli. Orang asli pada zaman dahulu tinggal di kawasan pedalaman dan menjalankan aktiviti ekonomi seperti mencari hasil hutan, berburu dan juga menangkap ikan. Jadi ramainya orang asli pada zaman dahulu tinggal di kawasan pedalaman dan sehingga hari ini mereka ada sebahagian yang masih tinggal di kawasan pedalaman tetapi mungkin dari segi perubahan rumah tu dah rumah batu, dah orang kata dah di renovate jadi rumah yang lebih baik daripada sebelum ni. Dalam gambar tersebut kita dapat lihat bagaimana kawasan tempat tinggal orang asli di mana rumah-rumah mereka banyaknya di tepi-tepi sungai, di kawasan pedalaman, kawasan hutan dan sebagainya. Dan pada hari ini orang asli banyak bekerja dalam pelbagai sektor dan juga bidang, khususnya mereka banyak bekerja dalam bidang perindustrian kecil seperti membuat kraft tangan dan sebagainya. Etnik yang seterusnya ialah etnik Sarawak. Apa contoh-contoh etnik Sarawak? Okey, sebelum ni kita dah belajar antara etnik Sarawak ialah Iban, Bidayuh, Kenyah
Penan dan banyak lagi. Mereka menetap di kawasan pedalaman dan juga muara sungai. Jadi pertempatan masyarakat untuk etnik Sarawak ni pun terasing pada zaman dahulu diikut kaum-kaum orang Melayu dan orang Melanau tumpunya di kawasan pesisir pantai kerana mereka bekerja sebagai nelayan, peniaga dan petani. Dan pada masa kini, orang Melayu, orang Melanau dan ramai lagi etnik-etnik Sarawak yang lain, mereka mula telah bekerja di kawasan-kawasan bandar dan bekerja dalam pelbagai bidang dan juga sektor. Okey, jadi ekonomi etnik Sarawak pada zaman dahulu ialah mencari hasil hutan dan mereka juga bekerja sebagai petani. Okey, gambar yang ditunjukkan ialah merupakan contoh rumah orang Melanau di mana kita dapat lihat rumah orang Melanau ni sangat tinggi. Kenapa mereka buat rumah yang tinggi? Salah satu sebabnya untuk elakkan banjir. Okey, yang kedua kita dapat lihat rumah orang Ulu. Jadi banyak etnik dekat Sarawak ni dia suka buat rumah tinggi-tinggi. Okey, yang seterusnya kita lihat rumah panjang. Okey, rumah panjang yang banyak diduduki oleh orang ataupun kaum Iban. Dan gambar yang seterusnya ialah contoh rumah orang ataupun kaum Bidayuh. Okey, kita dapat lihat tangga untuk naik ke rumah orang Melanau sangat tinggi. Seterusnya ialah etnik Sabah. Okey, apa contoh-contoh etnik yang ada di Sabah? Antaranya ialah etnik Bajau, etnik Murut, lagi etnik Kadazan Dusun. Jadi pada zaman dahulu, etnik Kadazan Dusun dia banyak tinggal di kawasan pedalaman, bekerja sebagai petani dan pemungut hasil hutan. Etnik Bajau pula tinggal di darat dan pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan. Manakala etnik Murut tinggal di kawasan berbukit dan mengusahakan penanaman padi huma dan juga memungut hasil hutan. Jadi etnik Sabah pertempatannya pun berbeza-beza berdasarkan setiap kaum. Jadi kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan juga muara sungai, menjalankan aktiviti yang sama seperti etnik di Sarawak iaitu mencari hasil hutan dan bekerja sebagai petani. Okey. Okey, kalau kita lihat gambar, kebiasaannya orang ataupun etnik Bajau yang tinggal di kawasan pesisir pantai dan juga yang kita kenali sebagai rumah atas air. Okey. Dan kebanyakan etnik Sabah juga tinggal di kawasan pedalaman. Kebanyakannya menjalankan aktiviti dan juga kegiatan bercucuk tanam di sekitar kawasan rumah mereka. Jadi pada hari ini, semua kaum dan etnik telah mula tinggal di kawasan bandar, pekan dan juga luar bandar. Dan mereka menjalankan ekonomi seperti perniagaan, pelancongan dan semua etnik boleh bekerja dalam pelbagai bidang. Bidang-bidang lain seperti perubatan, kejuruteraan, perguruan dan sebagainya. Jadi semua kaum dan etnik ni dia mula timbul, generasi masa kini dia mula timbul satu perasaan untuk mereka tidak meneruskan tradisi ibu bapa mereka. Jadi sebab tu ramai kaum ataupun etnik daripada kawasan pedalaman, kawasan luar bandar dan sebagainya mula keluar ke kawasan bandar dan kawasan pekan. Taraf pendidikan yang lebih tinggi telah membuka peluang pekerjaan yang lebih luas untuk diceburi dan ini menyebabkan semua kaum dan etnik diberikan peluang yang sama. Dasar yang dibuat oleh kerajaan memberikan peluang yang sama untuk semua kaum dan etnik mempunyai peluang untuk bekerja dalam pelbagai bidang, bukan tertumpu pada sesuatu bidang sahaja. Seterusnya, kita lihat apakah kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas perpaduan negara. Yang pertama, untuk mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Yang kedua, supaya boleh hidup dalam aman dan damai. Jika tiada pergaduhan, tiada perselisihan faham antara kaum, maka kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, dalam keadaan semua orang bertolak ansur dan sebagainya. Yang ketiga, semua ada rasa tanggungjawab untuk mempertahankan negara. Tak ada jadi isu negara ini milik individu ataupun milik suatu kaum sahaja. Negara kita milik semua orang. Dan yang keempat, lahir masyarakat yang lebih prihatin.
Okey. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lepas ni kamu boleh buat kerja ataupun tugasan yang cikgu berikan dalam lembaran kerja. Sekian, terima kasih.